Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas sains pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk bahan larut dan juga bahan tidak larut. Cikgu nak buat sedikit demonstrasi makna bahan larut dan bahan tidak larut. Apakah bahan yang dikatakan larut dan apakah pula bahan yang dikatakan sebagai tidak larut. Okay, dekat sini cikgu ada dua jenis bahan, iaitu gula pasir yang serbuk kan, gula pasir, dan juga ini cikgu ada serbuk teh. Serbuk teh. Jadi sekarang ni kita nak cuba untuk campurkan dua-dua bahan ni dengan air. Dan air ni cikgu gunakan air yang bersuhu bilik, bukan air panas tapi air suhu bilik je. Dan untuk dua-dua jenis bahan ni kita gunakan air yang suhu yang sama. Okey, kita cuba campurkan gula dulu dan air. Okey. Kemudian sementara kita tunggu, masukkan pula dalam gelas yang kedua. Cikgu campurkan serbuk teh dan juga air. Okey, baik, kat sini cikgu dah pun mengaduk ataupun dah kacau kedua-dua larutan air gula dan juga teh tadi. Okey, dan selepas dikacau, kita boleh tengok dalam kedua-dua larutan ni, dalam larutan air gula dah tak ada sebarang gula dalam yang kita boleh nampak dalam air tu. Dia hanya tinggal air je, nampak air je. Okey, dan secara fizikal ni kita nampak air sahaja. Dan untuk yang air teh tadi, serbuk teh tadi, kita masih boleh nampak serbuk teh yang ada dalam air. Maksudnya daripada secara fizikal kita nampak serbuk teh masih ada dalam air tu. Bermakna kat sini gula ialah bahan yang boleh larut dalam air ataupun bahan larut. Dan sebab itulah kita tak nampak pun gula dalam ni. Sebab gula tu dah pun masuk bercampur dengan air dan dah berubah daripada tadi dia sepatutnya berpejal. Bila dia dah larut, dia dah menjadi cecair dan dicampur dengan air tu. Okey. Dan untuk serbuk teh ni, ini ialah contoh bahan tidak larut. Maksudnya lepas kita kacau dengan air dan kita biarkan lama sekalipun, serbuk teh tetap juga tidak hilang, masih lagi kekal sebagai serbuk teh. Maksudnya teh ni ialah bukanlah bahan boleh larut, dia ialah bahan tidak larut. Jadi kat sini kita ada dua contoh bahan larut dan tidak larut. Okey, air teh tidak larut. Okey, jadi kat situ kita faham apakah yang dimaksudkan dengan bahan larut dan bahan tidak larut. Okey, kat sini kita ada dua contoh bahan, iaitu bahan larut dan bahan gula ialah bahan larut dan serbuk teh ialah bahan tidak larut. Antara contoh lain yang cikgu boleh berikan untuk bahan larut ialah garam, dan juga untuk bahan tidak boleh larut, contohnya ialah pasir, kacang hijau, beras. Itu ialah antara bahan tidak larut. Maksudnya bila kita campur dengan air, kita kacau sama ada air bersuhu tinggi ataupun suhu biasa, suhu bilik, tetap juga bahan tu tidak akan hancur ataupun tidak akan larut dalam air. Okey. Dan sebenarnya bahan larut dan
untuk bahan larut ada kadar untuk kecepatan ataupun sejauh mana, secepat mana bahan tu akan larut dalam air. Yang mana kalau kita gunakan gula pasir untuk dua jenis air, iaitu air suhu bilik dan juga air panas. Okey. Gula yang dicampurkan di dalam air panas akan larut dengan lebih cepat daripada gula yang dimasukkan dalam air bersuhu bilik. Okey. Dan jika kita uji pada air suhu yang sama, contohnya kita gunakan air bersuhu bilik dengan bahan gula pasir dan juga gula cube ataupun gula batu. Okay, antara dua jenis gula ni, gula pasir dan juga gula batu, yang mana yang akan larut lebih cepat? Okay. Bahan yang akan larut lebih cepat ialah gula pasir kerana saiznya yang lebih kecil berbanding dengan gula batu yang mana saiznya lebih besar dan ambil masa yang lebih lama untuk larut. Okey, kedua-dua jenis gula ni kita mesti cuba dalam air yang bersuhu yang sama. Okey. Dan kita akan nampak gula pasir yang akan lebih cepat larut berbanding gula batu. Okey, dan kemudian kalau kita bandingkan pula keadaan gula ketika kita masukkan dalam air, di mana bila kita kacau ataupun kita adukkan air bercampur gula tu dengan satu lagi keadaan di mana kita cuma masukkan gula pasir dan air bersuhu bilik tanpa kita kacau. Maksudnya kita tinggalkan je macam tu, letak gula dan air dan kita tinggalkan je, tak kacau. Dan satu keadaan lagi kita kacau. Jadi larutan yang kita kacau tu akan larut lebih cepat berbanding yang kita tak kacau, yang kita biar je tu. Okey, yang tu maksudnya larutan bahan yang boleh larut akan larut lebih cepat jika dilarutkan di dalam air panas dan jika mempunyai saiz yang lebih kecil, dan juga mestilah dikacau. Kalau dikacau akan larut dengan lebih cepat berbanding kalau kita tak kacau. Okey, itu ialah keadaan di mana kita nak bandingkan bahan boleh larut ni, kepantasan dia boleh larut dalam air. Okey, mengikut keadaan-keadaan yang berbeza kan. Kalau suhunya lain akan lebih cepat. Kalau saiznya lebih kecil pun akan menjadikannya lebih cepat larut, dan juga kalau dikacau pun akan menyebabkan bahan tersebut cepat larut. Okey. Jadi untuk kelas kali ni kita dah pun pelajari berkenaan dengan dua jenis bahan yang tidak boleh larut dan yang boleh larut, serta keadaan-keadaan di mana larutan yang bahan apa yang akan larut dengan lebih cepat. Keadaan yang macam mana yang menyebabkan bahan tu larut dengan lebih cepat. Okey. Jadi itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam kelas sains yang akan datang. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.